Hello, Assalamualaikum, apa khabar? Okey, apa khabar Malaysia? Okey, kali ni kita mempunyai tetamu yang begitu istimewa. Tapi sebelum tu saya ingin memainkan muzik untuk bagi kita semangat sikit. Okey, bagi orang kata uh, energy. Alright. Kali ni kita punya tetamu begitu istimewa, di mana mereka ini adalah orang-orang yang kira lama dalam industri muzik Malaysia. Okay, so dengan tidak membuang masa, mari kita terus saja kepada mereka. Alright, okay, sekarang kita live. Assalamualaikum, apa khabar? Ajak dan Guding. Waalaikumsalam. Mohon maaf, nampaknya kita punya line internet begitu tidak berapa baik, di mana line agak sangkut-sangkut. So, kali ni tetamu kita begitu istimewa. Ajak seorang pemain bass daripada kumpulan Budak Kacamata dan juga Guding daripada kumpulan Satira sebagai drummer. So, okay, apa kata kita mulakan daripada Ajak. Ajak dengar? Ajak dengar? Okay. Assalamualaikum Ajak. Ajak dengar? Allah. Alhamdulillah, syukur. Ajak dengar tak? Ajak dengar kita punya suara? Oh, mungkin line kurang bagus. Nampaknya Ajak tak berapa dengar. Hello, Assalamualaikum Ajak. Oh, dia Ya. Ajak. Ajak dengar? Oh. Okey, boleh Ajak. Okey. Terlebih dahulu saya minta maaf pasal mungkin line dekat kawasan sini tak berapa elok. Pasal saya sebenarnya saya tak tahu dekat sana macam mana, tapi dekat sini memang tak clear. Saya dengar jak aja. Mungkin line yang ini tak berapa bagus lah. Saya minta maaf lah bagi pihak boy. Anyway, kita boleh teruskan lagi rancangan ni. Mana tahu sekejap lagi layan okay kan. Ya. Dia biasanya line internet ni. Dengar. Very clear. Dia line internet ni, dia kadang-kadang selepas kita live, mungkin live dalam 5 minit, 10 minit begitu, automatic line ni akan jadi okey tau. Dia akan stabil balik. Benda ni memang biasa berlakulah dalam live streaming macam ni kan. Okay, so macam Ajak ni kira kalau diikut memang dah cukup, orang kata dalam industri dah cukup lama kan. So boleh Dia gambar. Macam mana? Gambar tak ada ni. Gambar pun tak ada. Tak, tapi kita nampak kau live. No problem. Itu jangan risau. Okay, so ya. Okay, sekarang ni Ajak dengar tak? Okay, sekarang okay, apa kata kita bermula bermula daripada okay. Orang pun cakap mana dia diam. Saya rasa line tak elok ni masa saya dengar ketawa betul-betul juga. Tak, sekarang ni Ajak kalau bercakap macam suara apa tu, suara robot yang apa ni, yang kena tikam dengan transformer. Tapi kalau Ajak bercakap kita dengar clear. Kita beri dengar clear.
So tidak ada apa-apa masalah lah. Okey, sekarang ni kita bagi dulu peluang ni kepada Gooding untuk menceritakan dia punya pengalaman dalam muzik. Maksud dia macam mana Gooding boleh start ialah bermain dengan alat muzik drum. Maksud dia siapa yang menjadi inspirasi Gooding untuk menjadi pemain drum? Begitu. Boleh tak Gooding sharingkan pengalaman tu? Inspirasi tu tak ada. Cuma daripada sekolah rendah tu, keluarga dah. Dia lebih pada mentolong suruh belajar main piano. Oh, main piano pula? Main piano. Okay. So, masuklah kelas Yamaha Music. Alright. So, adalah piano. Ambil piano. Lepas tu orang tua belikan organ. Kalau dulu kan kita panggil organ double deck. Kan? Betul, organ. Yamaha. Ada lagi organ tu. Uish, sampai sekarang masih ada Ya, dah orang tu. Dahsyat lah, klasik betul. And then? Rasanya organ tu beli tahun 82 rasanya. Vintage tu, vintage. 80. Ya. Okay. Lepas tu belajar sampai grade 1 masuk grade 2. Lepas tu stop ke sekolah kat Perak. Bila sekolah kat Perak tu lebih suka pada benda-benda yang bergendang. Okay. Dari situ lah suka drum. Cerita dia. Okay. So menganggotai macam kumpulan Satira tu tahun bila tu? Satria. Satria ke Satira? Satria. Satria? Satira tu tahun 90 rasanya. Kan? 90 91 macam tu. So kira band tu dianggotai oleh macam Mus kan? Mus, gitaris kan? Mus. Gitar, Doran penyanyi. Masa tu yang main bass dia Zul. Kira ya, kira band tu kira solid juga, kira sedap juga band tu, kira baik band tu. Okey lah, boleh. Okey, sekarang ni kita bertanya pula dengan Ajak. Ajak ni kira kalau tak silap, Ajak sudah ada 7 album dah, Ajak? 7 album campur kompilasi lah. Wow, kira itu satu orang kata pencapaian yang hebat tu sebenarnya, kan? So, kira boleh tak kira Ajak kongsikan pengalaman Ajak selama, maksud dia dalam 7 album tu kan, maksud dia biasa kan kadang-kadang ada orang dengar ni. Dengar. Yalah, maksud dia kan kadang-kadang ada orang band selepas 1 album, 2 album pecah. Selepas 3 album pecah. Ada yang baru 1 album pecah, tapi Ajak boleh bertahan sampai 7 album tu. Macam mana band Ajak boleh bertahan sampai boleh begitu lama? Boleh Ajak kongsikan? Jadi boleh, tak ada apa-apa. Daripada tahun pertengahan saya main muzik daripada sekolah. Jadi bila masuk sekolah menengah, kita semakin serius lah. Macam biasalah, semua pun musician memang akan jadi begitulah. Saya pun share saya punya pengalaman. Jadi dipendekkan cerita, lepas sekolah tu kita buat charity show dekat UM, Universiti Malaya. Daripada situ ada 2 orang komposer, iaitu mereka lah yang bertanggungjawab mengambil kita orang sebagai artis rakaman lah. Wow, gempak tu. Jadi pada
kita yang bertahan, yang buat kita bertahan tu pasal friendship daripada sekolah rendah. Patut dia boleh lama tu. Rupanya diorang dah memang berkawan Jadi lama. dalam band tu yang sebaya 3 orang. Okey. Sebaya, satu umur. Jadi yang seorang tu memang muda. Okey. Gooding boleh ke tengah sikit. Jangan terlampau kat tepi. Ekonomi drop. Okay. Jadi sebelum tu memang zaman tu memang semua band tengah naik lah, bersaing lah. Tapi masa tu memang kat Malaysia ni memang suka lagu Pak. Kan. Lagi lagu cinta memang suka lah. Jadi kelebihan daripada vokalis dengan pemilihan komposer tu memang tepat lah. Pasal dia punya tone vokalis tu ada tone Salim. Adina Meru ialah komposer Salim. Jadi saya ni hanya pemain bass saja. Pemain bass. Daripada tahun 1998 ekonomi drop, jadi masing-masing power haluan masing-masing lah. Okey. Jadi minat pada muzik tu sampai saya jadi guru vokal. Jadi daripada situ saya mengajar dekat Yamaha dengan Roland. Wow. Bagus. Daripada situlah saya belajar. Lepas tu start cuba lagi nak cari duit, nak cari pengalaman, nak kembangkan otak dalam muzik ni, main macam-macam lagu. Ada cara lain, kena masuk kelab. Masuk daripada situlah tahun 2001 saya start join kelab. Ada member-member dah awal masuk, macam Mangreng, G-Bang dulu. Memang dia masuk awal lah. Dia yang suruh saya main kelab macam diorang lah. Masa tu Flying Colours saya kan. Jadi saya elakkan lah pasal malas cari lagu kan. Yalah, betul lah. Biasa main lagu sendiri je kan? Terperanjat juga. Tapi makin lama makin seronok lah. Main kelab ni bukannya seronok nak cuci mata pun dengan segi sound. Jadi pengalaman. Sejak daripada tu, sejak main kelab, jadi benda-benda muzik yang lain tu dah jadi semakin berkurang. Contohnya macam fanfare pun dah tak ada. Dia makin lama makin slow. Jadi kita terpaksa move on, kita main kelab lah. Tak ada decision lain. Okey. Saya pilih jalan kelab tu bukannya pasal nak enjoy, bukan. Cuma nak cari pengalaman. Alhamdulillah sampai sekarang adalah, kalau nak buat tu tahulah apa benda yang kita nak hasilkan daripada muzik. Walaupun tak bagus macam Mak Saleh, tapi adalah yang kita buat. Dia bangga kan. Ya betul. Dia kira macam album sendiri ni sebagai pemuzik memang benda-benda amat penting lah. Mesti wajib ada lah kan. Jadi berbalik pada soalan boy tadi, memang kita tak pernah declare pecah. Cuma membawa haluan masing-masing kerana minta maaf cakap, dalam Malaysia ni kalau muzik memang susah nak naik, tak tahu kenapa. Macam luar negara kan. Jadi yang appreciate dengan seni ni terlalu sikit. Mungkin kerana mungkin lah, dia bagi pendapat saya, mungkin Malaysia tu tengok negara-negara lain, dia orang ada muzik ni, dia orang ada muzik ni. Jadi dia orang ada bagi ni untuk ni. Jadi dia setakat macam tu. Itu pasal lah musician kat Malaysia ni terpinggir. Okay. Tak ada siapa-siapa appreciate. Daripada bukan zaman kita je, daripada zaman Piramli, sorry to say. No, end of story, kita punya kawan-kawan, kita punya karya-karya semua, you sendiri tengok macam mana dia punya end life dia orang sedih. Kan? Even hari ni saya baca Mak Kidal dia timpa musibah, jadi tak tahulah setakat tahap mana kesusahan dia tu kita tak tahu. Tapi yang nyata sekarang ni, bagi saya sekarang ni memilih mengambil jalan muzik sebagai sambilan.
pun terjejas juga kerana tak boleh berkarya, tak boleh bekerja. Ini kan kawan-kawan saya yang yang full time, yang sepenuh masa. Jadi mereka ada keluarga untuk ditanggung. Jadi not easy, bukan senang. Orang tengok actually itu you choose awak yang punya karya sebagai seorang pemuzik. Tak boleh, kita tak boleh cakap itu. Kan? Pasal dia tengok dulu muzik senang, muzik susah. Dia tengok orang easy money, jadi dia orang everyone semua nak kejar. Jadi macam ni kita tak boleh salahkan musician lah. Musician dia memang orang biasa juga yang cari makan. Jadi jangan pandang rendah ke musician lah. Saya tak backup musician pasal saya musician, bukan. Cuma asal dasar manusia dan harap fahamlah kan keadaan masing-masing. Tapi masa sekarang ni memang kena move on lah. Kawan-kawan saya minta move on. Tak boleh tunggu. Memang tak ada lah. Okey, sekarang kita bertanya tentang Gooding pula. So macam mana keadaan band semasa band Gooding dengan band tu Satira? Korang berpecah juga ke atau macam mana? Dia tak berpecah. Dia lebih pada saya tarik diri lah. Daripada band tu. Lepas kita riliskan first album, dan saya tarik diri sebab sebab tertentu. Mengajuk ke? Taklah mengajuk. Tak mengajuk. Dia sebab penciptaan dia kerja. Okey. Kerja biasa. Lepas tu lebih pada session untuk album orang. Session lah satu album ni. Okey. Band ni nama dia Metafora. Metafora band lain pula lagi. Band lain. Tapi macam mana boleh begitu daripada Satira Metafora lompat ke atau macam mana ni? Ceritanya session. Yang mana session ni? Yang Satira? Satira. Tak. Yang Metafora. Okey. Metafora session. Okey, so, alright. One day sampai Metafora punya album tu release, tapi cover album Metafora tu pakai muka lama-lama. Okay. So, masa recording tu kita yang main. So, bila release album tu serentak, Satira pun release, Metafora pun release. Gampak. Metafora punya promotion album kita pergi main show. Satira pun kita pergi. Masyuk lah. Lepas tu, one day, show tu bertembung. Satu hari yang sama. Satu Batu Pahat, satu Muar. Dahsyat juga. Habis fikir macam mana badan aku tak nak potong dua kan. So, lebih decide pergi kepada Metafora. So, tak follow pada Satira lah. Sebab tertentu lah. Okey. Sementara kita bercakap pasal nanti kita akan panjang lagi benda yang kita nak cakap. So kita akan saya akan memainkan video daripada kumpulan Budak Kacamata, iaitu Ajak punya band. Di mana Boy. Gambar. Oh, itu kemudian. Okey, sekarang ni saya akan memainkan dahulu lagu daripada kumpulan Budak Kacamata yang bertajuk Cinta Tak Perlu Dipaksa, di mana Ajak bermain secara akustik lagu ni. So, jom mari kita melihatnya. Jika telah tersurat
Wow. Sedap lah lagu tu, Jak. Sedap. Sedap lagu sedap. Lagu ciptaan Adina Amirul. Wow. Kira maintain lah. Macam Ajak kira masih maintain, boleh nyanyi. So, apa yang Ajak makan ataupun Minum. yalah, maksud dia kira amalkan. Minum ke amal lah. Dia minum Alhamdulillah. teh leaf. Kita nak share sikit lah kan. Jadi Dia minum teh leaf. jadi apa ni, sebenarnya pada zaman sekarang ni dah, jangan cerita zaman dulu lah. Memang saya amalkan saya punya stamina ni dengan sukan. Saya tak pernah stop sukan. Sukan, lepas tu saya jaga makan saya. Bukan kerana nak jaga maintainkan stamina untuk nyanyi, bukan. Untuk jaga kesihatan. Jadi zaman COVID ni kita kena buat yang tu lah. Kita kena jaga kesihatan, kena kuatkan diri kita. So package kan. Jadi salah satu nikmat syukuran tu adalah menjaga kesihatan. Tak ada kesihatan yang baik, kita duit banyak pun tak ada apa-apa. Tu yang saya pegang lah. Jadi kalau kita sihat, kita kuat kan. Jadi kita nyanyi pun okey, insyaAllah 45 minit boleh nyanyi. Wow, hebat. So, macam Gooding pula, macam Gooding kira ini dah dapat second dose kan? So boleh share kan macam mana perasaan dah selepas dapat suntikan yang kedua COVID-19 lah, ini vaksin. Dengar? Hello? Stop. Ada. Ngeri juga. Dia kalau tak walau gitu kan. Ya, tiba-tiba kan. Aduh. Kira seram. Okey. Yalah, kira macam tadi kan Ajak tadi cerita tentang dia punya amalan dia menjaga, apa orang kata, menjaga dia punya pemakanan, minuman dia. Tapi macam Gooding kan sekarang dah mendapat yang second dose vaksin kan. Boleh Gooding sharingkan apa dia punya feel selepas dapat second dose. Dapat second dose. Yalah, mungkin bertambah kuat ke, tambah tenaga ke? Tak, apa yang rasa sekarang ni, lepas first day second dose tu, dia tak ada apa. Dia sama juga macam first dose. Tapi bila second dose ni, dia lagi ketara. So, masuk hari kedua, ketiga, kesihatan tu rasa macam musut. Dia memang akan musut. Kalau tak silap lah, ikut cerita doktor, benda tu akan berlarutan dalam masa 20 hari ke 30 hari. Okay. Vaksin tu mungkin dia nak blend dengan kita punya body ke apa ke. So, dari segi kesihatan, kalau macam kita tak semput, tiba-tiba boleh semput. Nanti dia baik. Kita tak sema, tiba-tiba boleh sema. Nanti dia baik. Kepala ni boleh jadi melayang. Kan? Okay. Melayang nanti dia baik. Dia macam first dose tadi, selepas hari kelima, pagi dalam pukul 8 bawa lah ke pukul 11. Macam-macam penyakit semua keluar. Jemput, balik nafas, jadi berat. Lepas tu batuk tak? Lepas tu sema. Jadi tak selesa. Pukul 11 ke atas, 12 tu dia hilang. Hari-hari. Jadi trauma nak lumpuh pagi. Jadi pagi ni jadi trauma. Okay. Kan? Okay, so so bila okay, teruskan. So day by day sampai ke hari nak pergi ke second dose tu, dia become better lah kan. Kita punya kesihatan, dia punya alah-alahan tu dah jadi kurang sangat. Okay. Kita lega lah. Dia tambah lagi second dose.
Dia tambah lagi second dose, masuk hari ketiga, tunggu jadi macam nak semua balik. Benda yang sama dia ulang balik. Tapi dia lagi dia lagi ketara lagi berat lagi. Jantung jadi macam bergegar. Punyalah takut sekali masa lepas first dose. Ingat apa jantung ke, apa ke. Ada cerita ngajak apa semua. Kalau ajak kata, dia cek darah. Lepas tu buatlah full blood test. Buat full blood test, lepas 3 hari result keluar. Doktor beritahu lah buat pinggang elok, everything semua elok lah. Tak ada masalah apa-apa semua. Cuma jantung ni dia bagi tahu nak kena pergi scan. So yang bakal nak hinggap ni apa ni kolesterol lah. Tapi belum masuk lagi, baru border doktor kata. So dia suruh tukar cara pemakanan. Apa yang boleh cakap kolesterol ni boleh nak start sebab apa bertahun pekerja muzik kelab. So bila malam-malam kita kerja, anggota tu kita gerak tau. Ajak kita buat peluh apa semua. So consider macam exercise. Bila once kita stop kan, dia jadi tepu. Betul juga. Betul. So macam ajak dah berapa suntikan dah? Saya alhamdulillah dah 2 dos dah. Semalam lagi dos yang terakhir. Bukan terakhir lah, yang kedua. Saya diberi vaksin Sinovac. Jadi, Sinovac. Okay. Sinovac. Memang betul lah, second dose ni dia kuat sikit. Dia kuat. Dia macam, sampai sekarang pun saya punya bahu saya memang masih sakit. Yang first pun tak hilang sakit. Yang first memang tak hilang sakit lagi tau. Sampai sekarang dia sakit lagi. Macam kita bergurau dengan kawan tubuh kat bahu kan. Rasa macam demam lah. Tapi yang kebaikan dia ada macam booster. Okay. Bangun senang, tidur senang kan. Booster betul. lah. Dia jadi booster. Sebab apa yang boleh perasan, subuh sekarang ni pukul 5 lebih je dah bangun sendiri. Automatic. Yes. Automatic. Wow. So bila kita solat subuh tu tak adalah macam termamai. Tak, kita dah dapat bangun sejam awal kadang-kadang. Ready. Yes. Ready. Ada ready. Dia booster lah. 5 tu dah bangun, boleh bangun baju dulu apa semua kan. Rumah tidur lagi dia kita boleh solat subuh, lepas solat subuh kita duduk rumah. Betul. Okey, sekarang ni okey, sebelum kita teruskan kita punya sembang, apa kata kita dengar lagu daripada kumpulan Satira. Di mana lagu dia ni tajuk Desiderata. Okey, so mari kita dengarkan. Album ni rilis tahun 1991. Okey, jom.
Wow, itulah daripada lagu kumpulan Satira, iaitu bertajuk Desiderata, di mana lagu ni pada tahun 91 album ni rilis. So okay, macam Ajak ada tak masih berhubung dengan band members yang lain? Budak Kacamata. Ada, semua masih lagi keep in touch. Cuma gitaris saya ada menerima dapat cubaan. Jadi dia sekarang ni ada masalah dengan buah pinggang dan jantung. Kesian dia ya. Kesian lah. Baru sebaya satu kelas daripada dari sekolah rendah. Kira actually korang punya band tu Budak Kacamata, kira orang kata establish juga band tu, kan? Sebenarnya memang dulu pun kalau tahun 98 tu tak ada ekonomi drop, InsyaAllah band tu masih boleh bertahan lah. Maksudnya bertahan, kita ada banyak show kan, show memang tak putus. Yalah, pasal ekonomi dah drop kan masa tu, jadi terpaksa bila dah buat haluan masing-masing, jadi komitmen dengan grup tu dah semakin renggang lah. Okay. Tapi mesti kita masih berkawan. Pasal kita sebelum buat album pun memang kita sama-sama kawan daripada kecil. Itu yang sahabat lah kira kan. Sahabat lah. Jadi potensi untuk berpecah pasal muzik band tu tak ada. Macam kita lah. Betul. Kita utamakan persahabatan daripada kejayaan kita. Itu gitu. Betul. Okay, so macam Gooding pula, selain pada, kalau tak silap saya, selain pada bermain muzik, Gooding juga ada menjalankan perniagaan kan? Boleh tak kongsikan perniagaan apa yang dilakukan? Perniagaan yang saya buat ni kira sepi daripada Pantai Timur lah. Lebih kepada benda yang bergoreng. Contohnya macam udang, sotong, dia goreng celup tepung. Macam benda yang santai makan waktu petang. Kalau benda ni famous belah sana, Pantai Timur, belah Terengganu. Kira apa nama sebenarnya? Apa yang dipanggil benda tu? Makanan tu? Potong celup tepung. Itulah. Celup tepung lah. Itulah. So sebelum kita PKP ni, di mana kata letaknya lokasi perniagaan tu? Sebelum PKP ni, lokasi tu terletak dekat kedai Cendol Batu Tujuh. Huruf tak. Mana? Tak. Tua. Kalau tak macam Gooding kira buat perniagaan dipanggil celup. Kenapa je? Tak tahu aja. Dia pada ketawa kan. Tapi dalam masa yang sama juga Ajak juga kalau tak silap seorang, selain pada main muzik, ada juga buat perniagaan kan, dari segi macam contoh kalau orang nak pergi memancing ke, mungkin ada trip ke, boleh tak Ajak kongsikan benda tu? Jadi dia memang ada buat sewa boat untuk mancing di perairan Selat Melaka, Pulau Ketam lah. Jadi kalau nak pergi mancing tu boleh lepas PKP lah. Lepas PKP harga dia untuk ada 2 package, 3 untuk 3 orang, 3 player, masuk tekong 4 orang lah. Harga 500 termasuk umpan hidup. Kalau lagi satu boat 4 player termasuk tekong 5 orang satu boat. Siap umpan hidup harga RM600.
Okey. Dia punya masanya 12 jam. 12 jam. So So, bermakna harga tu berkongsikan 4 orang ke atau macam mana tu? kongsi. Bermakna kalau 500, bermakna kalau let's say yang nak pergi tu berapa orang? Kalau 6 orang ke? Ha? 3 orang. Oh, 3 orang. 3 orang. Okey. So bermakna bahagilah kan? Bagi 3 lah. Okey juga tu Kira Okey lah. menarik. Kalau kita mancing kolam pun 3 jam 100. Okey. 3 jam 100 dah suruh balik. Jadi kalau kita spend duit sikit 1,5 seorang, kongsi 3 orang, boleh mancing 12 jam. So ini betul-betul laut dalam ke ataupun dekat pulau ke atau macam mana? Ada pulau. Jauh tak? Agak-agak berapa minit tu sampai? Kalau daripada JT dah lebih kurang 20 batu. Oi, jauh juga tu. Orang Jauh. tanya berapa minit. Dol. Macam mana? Geding? Bawa tanya berapa minit, bukan batu. Sekarang zaman tak ada batu, kilometer. 40 minit. Oi, jauh. 45 minit jauh juga tu jauh. Jauh tu. 45 minit. Gila lah. 40 minit. Itu dah kira macam laut dalam kan? Tak ada, dia lentas laut je, tapi dia pasal dia menuju ke pulau. So, macam mana kalau orang yang mabuk laut macam contoh macam saya kan, minat sangat nak memancing, tapi paling saya takut kalau mabuk laut. Ada tak tips-tips dia macam mana? Saya pun mabuk. Ya. Tapi pasal mengalir ke pulau, saya pun mabuk laut. Okey. Pasal saya tak pergi tengah laut. Jadi bila kat pulau tu, dengan bunyi burung, jadi dekat dengan pantai lah, nampak pokok-pokok, pangkau semua, jadi takkan mabuk. Tak ada, dia tak ada gelombang. Dia tak ada gelombang. Tapi ada tak macam cara-cara untuk menghilangkan mabuk? Ada tak macam tips supaya tidak mabuk? Dia mabuk, dia senang je tidur. Ui, gila, tidur mana boleh tidur tengah laut. Dia akan hilang. Dia Kalau kalau cukup tidur nak mancing macam mana je? Ada, dia pasal dia kena cukup tidur. Oh, cukup tidur. Jadi fix 8 jam. Tak boleh kurang daripada tu, nanti bangun tak fresh, dia memang kena confirm mabuk laut. Okey, apa kata kita tengok klip sedikit macam mana Ajak memancing. Okey, mari kita tengok sekejap. Ya, itu dia. Alhamdulillah. Mama. Dekat-dekat. Sampai tangguk. Bang, betulnya fight ni bang. Elok. Ui, besar. Ui. Bestnya. Alright. Tadi orang masa footage tu jalan tadi memancing tu, orang nak fokus tu korang punya video tu, tapi korang bercakap tadi. Bila korang bercakap, dia masuk dalam live. Jadi bila footage man kan, bila korang bercakap apa-apa puji, dia akan masuk dalam live. So nanti orang nak tengok yang mancing tadi kan dah hilang fokus. Okay, so kita akan mendengarkan lagi lagu daripada Ajak. Okay, kita dengar dulu lagu daripada Ajak. Dia nyanyi secara live, di mana lagu ni adalah lagu yang begitu famous juga. Lagu Ibu, kan? Ibu ya? Betul. Okay, daripada Ibu. kumpulan Budak Kacamata kan? Exist. Itu Exist. Okay, lagu daripada Budak Kacamata, Hanya Rindu. Bukan, Hanya Rindu tu lagu Admish. Okay. Tak apa, sekarang ni saya akan memainkan lagu daripada Budak Kacamata, okay, yang bertajuk Bintang. Ini betul-betul original daripada band Ajak lah. Okay, mari kita dengarkan.
Sang bintang menunggu, namun apa dayaku, ku hanya mampu meratap di dalam matapan sayu. Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis, tiada mampu ku kesana walau telah direncana. Bintang kau tinggi di atas, ku duduk rendah di bawah. Hidupmu berteman bulan, bukan insan kekurangan. Bintang jangan kau terus begini, nanti malammu tiada berseri. Kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma lain suasana. Bintang hentikanlah tangisan yang akan menyiksa diriku. Bintang dengarkanlah, ada satu pesan terakhir dariku. Bintang kau pergilah, karena itulah yang terbaik untukmu. Bintang jangan kau terus begini, nanti malammu tiada berseri. Kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma lain suasana. Bintang hentikanlah tangisan yang akan menyiksa diriku. Bintang dengarkanlah, ada satu pesan terakhir dariku. Bintang kau pergilah, karena itulah yang terbaik untukmu. Bintang, percayalah, hanya engkau satu di dalam hidupku. Wow, itulah lagu daripada kumpulan Budak Kacamata.
di mana lagu tu adalah di antara lagu yang kira famous juga pada zaman tu. So okay, sekarang kita ada lagi 9 minit lagi. Okay, sekarang dalam keadaan COVID ni, so macam mana okay, macam saya tanya Ajak dulu, macam mana Ajak boleh menerima keadaan, because sekarang kan kira macam dah norma baru, banyak benda-benda teknologi kita kena belajar dari segi online, orang nak beli baju online, semua pun online kan, bayar online, dengan berhubung pun online. So bagaimana Ajak menghadapi benda ni? Saya sebenarnya tak suka benda tu, pasal kita nombor baru. Bila nombor baru, benda segala-galanya baru. Jadi contohlah kita bekerja, dia buat undang-undang baru, kita tak suka lah. Tapi kerana terpaksa dan kita perlu ikut, dan kita perlu bersyukur lah masa masih lagi diberi kesempatan hidup kat dunia ni tu je. Sebab benda ni bahaya. Saya hilang ramai kawan, saya hilang sepupu saya baru-baru ni meninggal, tak sampai 5 jam isteri pula meninggal. Kan? Jadi dahsyat tu. Benda ni memang dahsyat, memang ada. Tetapi ni nasihat, advice saya lah, pasal kita Muslim. Yang berbahayanya kita apabila kita tengok benda tu bahaya, benda ni boleh buat mati, daripada cakap, lepas tu kerana vaksin boleh selamatkan kita. Itu yang bahaya. Dia jatuh satu hukum. Kita cerita pasal agama sikit lah kan, pasal kita Muslim, kita saling ingat-ingati, tu bahaya. So nombor baru kena ikut SOP semua, memang semua kena ikut. Tak payah dengar kiri kanan pasal politik. Tu saya lah, saya tak dengar politik, saya jaga kesihatan, jaga kebersihan saya. Itu saja. Okey. InsyaAllah okey. Okey, so macam Guding pula, macam mana Guding menghadapi keadaan sekarang dengan norma baru ni? Macam mana perasaan Guding? Tak tahu nak cakap. Kadang-kadang kosong jiwa ni. Kan? Okay. Daripada muzik kita kerja kelab dengan bertahun, maknanya tak ada cacak celah konstan, tiba-tiba berhenti dengan keadaan COVID sekarang ni. Lepas tu cuba buat benda bidang lain, niaga. Bila niaga tu alhamdulillah lah, kalau ikut tahun lepas sudah start niaga. Lepas tu PKP balik, benda tu jadi macam bebanan juga balik. Kedai pun tutup balik, kejap buka, kejap tutup. Kan, kejap tutup pukul 10, kejap tutup pukul 8. Sekarang ni PKPD, tutup terus dulu. Kan. Tapi kedai tu ada lagi. Kan. Susah. So kena buat benda-benda yang lain daripada masa yang sama. Kalau ada benda yang punca boleh datangkan duit je, buat. Because sekarang ni dengan teknologi baru, sekarang ni kalau dekat macam overseas kan, kalau macam band boy, bila dorang jamming sekali, rumah masing-masing, mungkin ada yang duduk di Pahang, ada yang duduk di Kelantan, tapi dorang gunakan internet je lah. Maksudnya dorang akan jamming secara jarak jauh lah. So bermakna kalau kita nak buat begitu, bermakna korang pun kena alert, belajar juga teknologi tu tau. Bermakna korang pun kena ada tools tu, komputer tu, software tu, baru kita boleh berinteraksi tau. So bermakna kita tak boleh macam kita tolak mentah-mentah teknologi ni. Because sekarang ni lah yang berlaku sekarang ni. Contoh kalau kita nak practice jamming sekali, saya kena ada software tu, Ajak kena ada software tu, Guding pun kena ada software tu, baru kita boleh jam sekali. Itu norma baru. So, mahal lah software. Software tu mungkin taklah mahal sangat lah, tapi kena ada komputer lah. Kena ada komputer. Lepas tu tahu kena ada sound card. Maksudnya korang kena ready jugalah dari segi persiapan untuk norma baru ni. Kita perform,
live concert tapi secara maya. Begitu. So because cara maya kan pelik bunyi dia kan. Because seorang yang pelik kuasa batin. Yalah, mau tak mau kita tak boleh lari lah. Kita kena biasakan diri benda-benda begini. Dari segi macam live streaming begini kan. Ini benda ni akan jadi normal tau pada kita. Jadi dia kebaikannya kalau kita buat selalu, jadi kita akan menjadi terbiasa benda tu. Because nanti kalau kita perform pun secara maya aja. Because benda ni COVID ni mungkin kemungkinan dalam 3 tahun lagi baru dia settle. Tak ada 3 tahun dia. Ini kekal. Kekal sampai ke kiamat ni. Lebih kiamat pula. Dia kekal. Satu benda yang kekal sampai kiamat. Saya berbalik share sikit berbalik pada pada streaming macam ni. Okey, jadi semua alam inilah benda-benda maya ni kan. Betul. Baru-baru ni ada musician di offer berbasking perform di pusat pemberian vaksin. Okey. Ataupun dekat pusat kuarantin macam itulah. Betul. Saya pun tak tahu macam mana dia orang punya pemikiran. Okey. Membahayakan, satu memang membahayakan musician lah. Betul. Patutnya dia orang buat macam ni, kita buat macam ni, HDR ni, hiburan daripada rumah, pakai live streaming kan, bayar kat kita akan keluarkan kat skrin, dia orang akan keluarkan kat skrin, jadi everyone can see lah. Betul tak? Betul. Jadi lagi betul lah, benda ni memang tak boleh buat apa lah. Daripada kita tadah nyawa kita tak baik kat sana tu kan, duduk kat sana, kita kena jangkitan. Tapi sebenarnya idea kau ni very very genius. Idea kau bagus. Ya, patut kita kena sebarkan, kena suarakan benda ni. Idea kau ni memang bagus. Aku pun tak terfikir begitu. Aku rasa yalah, idea kau ni patut kita sebarkan. Betul juga idea kau tu, tapi masalah kita takut pula bila kita keluarkan idea ni, nanti contoh kau keluarkan, tak tahu mungkin ada yang lain, mungkin ada juga yang tak suka kali idea tu kan. Tapi idea kau aku rasa betul-betul bernas. Ini lagi bagus. Kena juga pasal apa? Kita macam kalau kita pergi sana, kita perform macam kita gantung diri kita, macam tu lah. Betul lah, kau punya cakap ni betul. Tapi kita tak tahu siapa yang buat virus, kita tak tahu. Tapi yang peliknya kenapa idea tu tak boleh terfikir? Itulah sebenarnya kenapa dia boleh bagi musician ni perform dekat pusat pemberian itu bahaya, memang bahaya. Maknanya dia nak bunuh, dia nak matikan muzik. Tak ada muzik. So dia bunuh musician dulu. Tapi tak boleh je cakap begitu lah, because benda ni very very sensitive. Nanti bila orang dengar nanti dia ingat macam kau ni pentingkan diri sendiri. Pakai common sense. Siapa yang pergi nak nada diri, bak kata aja. Betul. Siapa pergi nak nada diri? Because yang tahu situ macam berjuta kuman ada kat sana. Lepas tu kau panggil orang yang siap walafiat ni pergi ke sana perform. Orang lain datang sana tu, pergi situ tu bukan nak perform dan sememangnya sakit. Yalah, because yang organize kan kira terdiri daripada orang yang betul-betul pengalaman juga. Kan? Tapi minta maaf lah, kadang benda itu dia tak pada jauh, tak pakai otak. Relax. Tenang, sabar. Dia patutnya berfikir sabar. Kita live ni, live. Sepatutnya dia ada berfikir macam tu lah. Fikir betul-betul suatu benda dia nak buat satu SOP. Ni bagi saya tak salahkan siapa-siapa. Manusia ni macam-macam pemikiran. Kita sendiri dulu handle band macam mana kita nak establishkan band kita kan. Berapa banyak dugaan. Ni sorry tu kita memang kena share benda ni. Berapa susah kita nak establishkan band tu. Berapa susah nak bagi job constant kan. Tapi pasal banyak-banyak kepala, bukan sebenarnya banyak kepala. Sepatutnya dia kena fikir besar. Dia tak fikir kecil. Jadi kau nak pilih orang macam ni yang bagus boleh lipat-lipat, boleh lipat dahsyat, jadi perangai dia macam ni.
Lebih bagus main sedap. Itu contoh. Kita buatkan pengalaman kita yang pengalaman yang lepas, walaupun dari satu band je, berapa orang, 5 orang ke 6 orang kita handle kan. Tapi ini yang berjuta-juta ni, berjuta-juta manusia ni nak handle. Tapi ni global bang, ni global. Penyakit ni global, tak ada isu politik, tak ada apa. Kalau dia orang campurkan politik tu, itu yang ada setengah golongan yang ambil kesempatannya bagi saya. Tapi yang aku heran, kau punya idea ni betul-betul genius tau. Idea kau ni. Macam mana? Aku pun tak terfikir tau dari segi macam tu. Okay, contoh perform daripada rumah, and then kau punya live tu terus disiarkan ke tempat tu kan. Buat satu screen besar, kan? Dengan sound system. Baguslah idea tu. Patutnya buat macam tu. Patut diketengahkan. Semua pun selamat. Yang negara kuarantin ke, yang datang pusat vaksin ke pun, jadi dia relax, dia boleh cool kan. Jadi virus tu sekurang-kurangnya 1-2% boleh kurang lah. Boleh avoid daripada terkena kat musician. Ya, betul. Because baru-baru ni dekat FB kan, ada satu orang penyanyi, kalau tak silap nama wanita lah. Kan dia post, dia kata dia positif. Saya pun tak follow up lah kan? Tapi saya rasa selepas live ni saya nak ketengahkan idea ni. Saya nak ketengahkan idea ni kepada batas yang yalah, kira macam idea ajak ni betul-betul orang kata salah satu jalan yang terbaik lah. Cuma mungkin juga dari segi musician sendiri, mungkin ada musician yang rasa kalau perform di rumah tak best kan, mungkin tak syok, kurang feel. Kemungkinan juga. Tak ada. Memanglah. Muzik tu soul. Soul bila you main sedap kan, walaupun kita main live dalam streaming je ni, dalam satu sistem yang boleh deliver kepada screen besar ke mana-mana jugalah kan. Mana tahu one day kelab dia takut nak ada musician kan, nak kena saman apa, pakai satu screen besar live daripada rumah. Boleh? Okay. Kan? Okay, so kira actually kita dah sampai penghujungnya. Okay. So akhir kata daripada bermula daripada Gooding lah. Apa nasihat Gooding kepada musician baru yang nak menceburkan diri dalam muzik sebagai untuk menjadi drummer, apa tips yang Gooding boleh share lah. Okay. Ada ni tak, ada tips tak untuk generasi baru lah kalau nak jadi musician? Tips Yalah. kepada generasi baru yang jadi muzik dengan norma baru dengan keadaan sekarang ni. Okay. Satu yang boleh aku cakap. Kalau ada benda lain, buatlah benda lain. Okay. Itu je. Sebab apa? Muzik ni dia boleh sekarang buat ke depan tak nampak lah. Kan dah norma baru. Norma baru maksudnya semua dalam alam maya. Maya tak banyak yang ada pun, bela-bela yang ada sekarang ni pun terperuk lagi lah. Lagi nak tipik lagi, dengan Maya pun berapa joreng je. Okay, so macam Ajak ada kata-kata terakhir untuk generasi baru, mungkin diorang berminat nak main bass kan. So apa tipsnya dan bagaimana nak menghadapi norma baru sebagai pemuzik? Boleh bagi tips tak? Bagi nak jadi seorang muzik yang bagus, tak ada lain, praktis. Itu je. Norma baru, kena buat norma baru, kena ikut. You practice sampai orang cakap sampai tahap yang tak boleh nak pergi lagi lah. Sampai habis practice never ending. Musician memang kena practice. Itu je. Kalau nak jadi musician memang kena practice. Lepas tu kalau kita rasa kita kurang, janganlah kita menonjol. Orang memalukan diri kita tu. Okay. Sorry, bukan kita dekat kita bagus. Kalau tak boleh, bagilah boleh dulu, baru buat. Malu.
Betul. Betul. Okey, so bagaimana pula cabaran yang norma baru ni? Ajak. Bagaimana nasihat yang boleh diberilah? Okey. Fasa 2 pun tak habis lagi. Maknanya fasa ke berapa baru kita ambil basic dine in. Dine in kita boleh makan kat kedai. Jadi sekarang tak nampak lagi. Saya rasa bulan 7 tahun depan. Sekarang bulan 7 tahun depan. Setahun fasa 2 baru kita boleh dine in, rasa saya lah. Itu pun base pada kes harian. Ini kesedaran diri sendirilah. Tolonglah basuh tangan, jaga kesihatan, balik mandi kan. Lepas tu ambil masa dalam 20 minit jogging dalam rumah ke, berpeluh badan tu lah. Lain semua jaga pemakanan, gula semua tolak tepi lah sebenarnya ni. Okey. Pasal apa, bila kita dah kena kerja manis, bila kita kerja ni share, bila kita kena kerja manis dah cukup. Jadi apa benda pun senang attack. So take care. Okey, kira sebelum kita menutup tirai, boleh tak tengok kamera untuk saya ambil gambar? Okey, senyum sikit. Okey. Alright. Okey. So saya amat berterima kasih kepada Gooding dengan Ajak kerana sudi di dalam borak segmen Sembang Betul punya, di mana kita bersembang benda-benda yang betul saja. Okey, apapun idea Ajak tu aku akan cuba ketengahkan, okey, agar boleh difikirkan. So terima kasih, kita berjumpa lagi di lain hari. Okey, bye-bye. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bye. Okey, alright. Okey. Nanti Rujak.